Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Chapter 7 akan menerangkan tajuk Input dan Output memperluas keupayaan komputer dan peranti mudah alih. Gambaran keseluruhan objektif 1 daripada 2. Bezakan antara pelbagai jenis papan kunci standard, padat, touchscreen, maya, ergonomik, permainan dan wireless. Terangkan ciri-ciri pelbagai peranti penunjuk, tertikus, pak sentuh dan bola jejak. Terangkan pelbagai kegunaan seni sentuh. Terangkan pelbagai jenis input, pen stylus, pen digital dan tablet grafik. Terangkan pelbagai kegunaan input gerakan, input suara dan input video. Gambaran keseluruhan objektif 2 daripada 2. Bezakan antara pelbagai pengimbas dan peranti membaca. Terangkan ciri-ciri pelbagai paparan, ringkasan pelbagai cetak. Kenal pasti tujuan dan ciri pembesar suara, font kepala dan pertingkah bercerita data, papan putih interaktif dan pengawal permainan dan lembaran paksa dan output sentuhan. Mengenal pasti pelbagai kaedah input dan output teknologi bantuan. Apakah input 1 daripada 2? Input ialah sebarang data dan arahan yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Raja 1, penggunaan boleh memasukkan data dan arahan ke dalam komputer dan peranti mudah alih dalam pelbagai cara. Apakah input 2 daripada 2? Kaedah input yang biasa digunakan termasuk papan terkunci, peranti penunjuk, skrin sentuhan, input pen, input gerakan, input suara, input video, pengimbas dan peranti membaca. Sekian daripada saya akan serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang lain. Baiklah, seterusnya papan terkunci. Papan terkunci ialah peranti input yang mengandungi kekunci yang anda tekan untuk memasukkan data dan arahan ke dalam komputer atau peranti mudah alih. Contohnya dalam Raja 72, pada papan terkunci standard, anda menaik menggunakan kunci dalam kawasan menaik dan pada pad terkunci berangka. Beberapa kunci pada papan terkunci standard berbeza bergantung pada sistem pengendalian dan direka bentuk untuk berfungsi. Seterusnya, hampir semua papan terkunci mempunyai kawasan menaik, yang kedua kekunci fungsi, yang ketiga toggle terkunci, yang keempat kekunci navigasi, yang kelima butang kawalan media, dan yang keenam butang kawalan internet, yang ketujuh kunci kelas lain. Papan terkunci juga terdapat pelbagai pilihan papan terkunci untuk komputer dan peranti mudah alih. Contohnya dalam Raja 73, pengguna mempunyai pelbagai pilihan papan kunci untuk komputer, mudah alih dan peranti. Selain itu, papan kunci ergonomik mempunyai reka bentuk yang mengurangkan kemungkinan kecederaan regangan berulang, iaitu RSI, pergelangan tangan dan tangan. Yang kedua, ergonomik menggabungkan keselesaan, kecekapan dan keselamatan dalam reka bentuk tempat kerja. Seterusnya, peranti penunjuk. Penunjuk ialah simbol kecil pada skrin yang lokasi dan bentuknya berubah apabila pengguna menggerakkan peranti penunjuk. Tertikus pula ialah peranti penunjuk yang muat di bawah tapak tangan anda dengan selesa. Tertikus optik, tertikus laser dan tertikus sentuh. Contohnya macam dalam Raja ni, Raja 75 tertikus optik mempunyai butang, tertikus sentuh selalunya tidak mempunyai butang. Seterusnya, peranti penunjuk juga ada pad sentuh. Pad sentuh tu macam dalam komputer yang ada, contohnya dalam Raja ni lah. Pad sentuh ialah peranti penunjuk kecil rata segi empat tepat yang sensitif kepada tekanan dan gerakan. Peranti penunjuk ialah ada juga berbola jejak. Berbola jejak ni ialah alat penunjuk pegol dengan bola di atas atau sisinya. Contohnya macam dalam Raja ni. Tengok kan? Sekian daripada saya akan serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang lain. Skrin sentuh. Skrin sentuh ialah paparan sensitif sentuhan. Raja 78. Anda menggunakan ibu jari atau jari anda untuk memutar atau menekan butang pada pad sensitif sentuhan yang biasanya ditemui pada pemain media mudah alih. Input pen, 1 daripada 2. Dengan input pen, anda menyentuh stylus atau pen digital pada permulaan rata untuk menulis, melukis atau membuat pilihan. Raja 79. Anda menggunakan stylus untuk menulis, melukis atau membuat pilihan pada skrin sentuh yang menyokong input pen. Pen 2 daripada 2. Tablet grafik juga dipanggil digitizer ialah papan plastik elektronik yang mengesan dan menukar pergerakan gaya atau
pen digital kepada isyarat yang dihantar ke komputer. Raya 2011, arkitek menggunakan tablet grafik untuk mencipta tindakan. Sikit itu saja daripada saya akan serahkan kepada ahli tugas saya yang lain. Saya akan membentangkan tentang gerakan suara dan video ibu. Ini ibu gerakan, kadang-kadang ini dipanggil sebagai pengecaman gerak isyarat. Pengguna boleh membimbing e-learner pada skrin menggunakan gerak isyarat. Input suara ialah proses memasukkan input dengan bercakap melalui mikrofon. Pengecaman suara juga dipanggil sebagai pengecaman pertuturan. Ialah kepoyaan komputer atau peranti mudah alih untuk membezakan perkataan yang dituturkan. Dengan Siri, anda boleh memberi arahan daripada telefon pintar dan aplikasinya. Seperti yang ditunjukkan di sini, pengguna bertanya kepada Siri tentang cuaca. Siri membalas dengan menyebut mesej dan memaparkan rapat. Input audio ialah proses memasukkan sebarang bunyi ke dalam komputer seperti pertuturan, muzik dan kesan bunyi. Perisian pengeluaran muzik membolehkan pengguna merakam, mengharap, mengadil dan mengedit muzik dengan bunyi. Seperti raja yang ditunjukkan di sini, komputer ini dia bunyi menggunakan komputer untuk mengadil muzik. Input video ialah proses menangkap imej bergerak penuh dan menyimpannya pada komputer atau media storan peranti mudah alih. Kamera web ialah sejenis kamera TV yang membolehkan pengguna tangkap video dan gambar menjadi bukan, hantar mesej email dengan lampiran video, siarkan imej atau video secara langsung melalui internet, menjalankan persidangan video dan membuat panggilan video. Sidang video ialah pertemuan antara dua atau lebih orang yang terpisah secara geografi. Untuk menyimakkan perjalanan banyak perniagaan besar yang menggunakan persidangan video. Pengimbas ialah peranti input pendirian cahaya yang membaca teks dan grafik bercetak dan kemudian menterjemah hasilnya ke dalam bentuk yang boleh diproses oleh komputer. Pengimbas flatbed berfungsi dengan cara yang serupa dengan mesin penyalin kecuali ia mencipta fail dokumen dalam ingatan dan bukannya salinan kertas. Angka ini menunjukkan cara pengimbas katil rata berfungsi. Membaca optik ialah peranti yang menggunakan sumber cahaya untuk membaca aksara, tanda dan kod dan kemudian menukarnya kepada data digital yang boleh diproses oleh komputer. Pengecaman aksara optik dan kedua pengecaman tanda optik. Pengimbas dan peranti pembaca. Membaca khotbah dipanggil pengimbas khotbah menggunakan pancaran laser untuk membaca khotbah. Membaca khotbah menggunakan pancaran laser untuk membaca khotbah pada produk seperti pakaian. Kod QR menyimpan maklumat dalam kedua-dua arah menegak dan mendatar. Pelanggan ini membayar bilnya dengan mengimbas kod QR pada skrin. RFID ini dikenali sebagai pengenalan frekuensi radio. Ia menggunakan isyarat radio untuk menggunakan dengan tag yang diletakkan di dalam atau dilekatkan pada objek. Pembaca RFID membaca maklumat pada tag melalui gelombang radio. RFID boleh menjejaki masa pelari dalam dalaton, menjejak lokasi orang dan item lain, menyemak tiket lift pemain ski, mengukur suhu dan tekanan pada tayar. Memeriksa perpustakaan adalah RFID. Menguruskan pembelian, mengesah pembayaran semasa kenderaan melalui gerai di sistem ini. Membaca MagStrip. Membaca MagStrip ialah membaca jalur magnet di belakang kad seperti kad kredit, kad hiburan, kad bank, kad pengenalan dan lain-lain. Membaca MagStrip membaca maklumat yang dikodkan pada jalur di belakang kad kredit. Nanti MICR. Nanti MICR ini adalah pengecaman aksara dakwat magnetik yang membaca teks yang dicetak dengan dakwat bermagnet. Membaca MICR menukar aksara MICR ke dalam bentuk yang boleh diproses oleh komputer. Industri perbankan menggunakan MICR untuk memproseskan cek. Aksara MICR dipercetak pada cek mewakili nombor penghalaan bank, nombor akaun pelanggan dan nombor cek. Memang cek ditudukkannya di bawah pertama contoh di Nanti pengumpulan data. Nanti pengumpulan data ini ialah boleh memperoleh data terus di lokasi di mana transaksi atau peristiwa itu berlaku. Seperti seorang pekerja ini di gudang menggunakan peranti pengumpulan data untuk mengimbas item yang secara wireless menghantar maklumat tentang item yang diimbas ke sistem inventory. Sekian daripada saya akan menyerahkan pendatangan ini kepada ahli pendatangan yang lain. Okey, saya akan beritakan tentang output. Okey, apa itu output? Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Maksudnya kan output itu macam satu data yang kita dah proses dan jadi dikeluarkan. Macam itulah.
Antara 4 jenis output tu, dia ada teks, grafik, audio dan video. Okay, antara output tu dia dipanggil display. Display tu macam paparan lah. Paparan dia menyampaikan maklumat teks, grafik dan video secara visual. Lepas tu dia ada monitor. Monitor ialah paparan iaitu package sebagai peranti persisian yang berasingan. Contoh dia monitor LCD. Ini adalah satu contoh display. Dia ada monitor display, laptop display, digital camera display dan lain-lain lagi. Selain itu, kualiti paparan dia bergantung pada resolusi, masa tindak balas, kecerahan, dot pitch dan nisbah kontras. Pemantau hari ini, pemantau sekarang diorang menggunakan isyarat digital untuk menghasilkan gambar yang cantik-cantik tu. Untuk nak memaparkan image yang berkualiti tinggi, diorang akan gunakan monitor yang dipasang port TVI, port HDMI, port paparan. Lepas tu kalau dekat rumah pula pengguna zaman sekarang dia akan guna televisyen digital macam yang ada YouTube tu kan. Lepas tu HD TV tu dia bentuk televisyen digital yang maju lah macam TV zaman sekarang. Macam TV pintar dekat sekolah tu kan. TV pintar tu contoh HD TV juga dari internet. Okay, akhir sekali ni lagi contoh TV pintar tu. Dia TV pintar ni dia membolehkan anda menyambung ke internet atau menonton acara televisyen macam boleh YouTube kat sini ke, Netflix ke, macam dia boleh buka apps lain lah. Sekian daripada saya akan serahkan pembentangan ini pada ahli kepada saya lain. Kemudian saya akan membentangkan tentang printer. Printer ini adalah peranti output yang menghasilkan teks dan grafik pada medium fizikal. Sebelum kita beli printer tu, kita kena tahu apa yang kita nak dengan printer tu. Contohnya bajet, bagaimana kelajuan printer tu, apa yang kita dapat daripada printer tu daripada segi warna, boleh buat banyak dokumen ke, boleh kita print grafik, bolehkah print foto ataupun print direct daripada memory card. Kemudian pencetak tanpa pesan membentuk aksara pada grafik pada sekeping kertas tanpa benar-benar contacting the paper. Contohnya macam printer inkjet, printer foto, printer laser, printer semula dalam satu, printer 3D, printer tema, printer mudah alih, printer label, petak plot dan printer format besar. Kemudian pencetak inkjet membentuk aksara dan grafik dengan menyemburkan titisan kecil dakwat jejari ke atas keping kertas. Contohnya seperti warna atau hitam putih. Kelajuan diukur dengan bilangan muka surat seminit ppm ia boleh mencetak. Contohnya macam gambaran di atas ni. Okey, Raja 7 mencetak inkjet ialah jenis pencetak warna yang popular digunakan di rumah dan di pejabat. Maksudnya pencetak ni dia famous untuk kita guna. Maksudnya ramai orang guna pencetak jenis macam ni, maupun di rumah ataupun di pejabat. Seterusnya pencetak foto. Ia adalah pencetak berwarna yang menghasilkan foto berkualiti mahal. Contohnya ramai yang menggunakan teknologi inkjet. Tapi kat atas ni adalah contoh sebuah pencetak foto. Kemudian printer laser. Printer laser ni pula ialah kualiti yang tinggi, kelajuan yang tinggi, warna dan hitam putih. Dan ini pula adalah contoh pencetak foto. Dan pencetak semula dalam satu ialah peranti tunggal yang mencetak, mengimbas, menyalin dan dalam beberapa kes. Fax juga dipanggil pencetak pelbagai fungsi. Contohnya macam pencetak ni. Ini adalah pencetak semua dalam satu. Seterusnya adalah pencetak 3D. Pencetak 3D ini adalah menggunakan proses yang dipanggil pembuatan aditif untuk mencipta objek dengan menambahkan bahan pada objek 3 dimensi satu lapisan mendata pada satu masa. Macam ni adalah pencetak 3D mencipta sangkar rusuk daripada model digital. Ini contohnya dia mencipta sangkar rusuk daripada model digital. Seterusnya pencetak haba menjana. Pencetak haba menjana ni ialah imej dengan menolak pin yang dipanaskan secara elektrik pada kertas sensitif haba. Pencetak berwarna pemejawapan. Inilah pencetak pemejawapan. Ada kan? Ramai tak pernah tengok kan? Ini contoh gambaran dia. Seterusnya adalah pencetak mudah alih. Pencetak mudah alih ini ialah pencetak kecil, ringan, berkuasa bateri, maksudnya bateri yang tahan yang membolehkan pengguna mudah alih mencetak daripada peranti mudah alih. Contoh gambarannya yang kat atas, yang kat sini. Pencetak mudah alih cukup kecil untuk dimuatkan dalam beg galas. Maksudnya senanglah nak bawa ke mana-mana. Seterusnya adalah pencetak label. Pencetak label ini ialah pencetak kecil yang mencetak pada bahan kecil.
pelekat yang boleh diletakkan pada pelbagai item. Macamnya contohnya gambar macam ni selalunya digunakan oleh peniaga-peniaga kecil. Maksudnya ya orang suka post, dia pun akan menggunakan print untuk lekat kat pasal kita tu kan. Seterusnya adalah prompter. Prompter ini adalah digunakan untuk menghasilkan lukisan yang berkualiti, mencetak format besar, mencipta cetakan berwarna kualiti foto realistik. Contohnya macam Raja 7 ni adalah artis grafik menggunakan pencetak format besar untuk mencetak tanda, poster dan paparan kualiti profesional dan lain. Akhir sekali adalah pencetak impak. Pencetak impak ini adalah membentuk aksara dan grafik pada sekeping kertas dengan memukul mekanisme terhadap bebek berdakwah yang menyentuh kertas secara fizikal. Contohnya macam ni, macam Raja ni. Dan Raja ni adalah pencetak impak yang menghasilkan imej bercetak apabila pin kecil mengenai random awal. Pin kecil ni adalah yang macam ni. Inilah pin kecil yang melekatkan dakwah pada kertas kita tu. Sekian daripada saya serahkan pembintangan saya ini kepada ahli yang lain. Okey. Kemudian saya akan membentangkan peranti output lain. Ramai pengguna zaman sekarang melampirkan pembesar suara bunyi sekeliling atau sistem pembesar suara pada komputer, konsol permainan dan peranti mudah alih mereka untuk menjana bunyi yang berkualiti tinggi. Contoh macam dekat Raja 7 ni, pengguna sering melampirkan sistem pembesar suara sarang berkualiti tinggi pada komputer, konsol permainan dan peranti mudah alih mereka. Okey, seterusnya peranti output lain, contoh macam phone kepala. Contohnya headphone kepala tu. Headphone tu ialah pembesar suara yang menutup atau diletakkan di luar telinga. Kalau earbuds phone telinga juga dibanding phone telinga tu, dia terletak di dalam saluran telinga. Letak dekat macam celah-celah lubang telinga kita ni, dia letak kat situ. Itu earbuds. Kalau headphone tu yang letak kat kepala tu. Kalau earbuds tu dekat celah-celah telinga tu. Contoh macam dekat Raja 7 ni, dalam persekitaran yang sesak di mana pembesar suara tidak praktikal, pengguna perlu memakai headphone untuk mendengar output audio. Okey, contoh macam gambar tu nampak kat kepala budak tu ada headphone ni. Macam itulah. Okey, seterusnya projektor data. Macam yang kita guna sekarang ni, itu projektor tu. Projektor data ialah peranti yang menayangkan teks dan imej yang dipaparkan pada komputer atau skrin peranti mudah alih pada skrin yang lebih besar supaya penonton dapat melihat imej dengan lebih jelas dan nyata. Okay. Selalunya projektor data ni yang mula dalam kelas ataupun macam nak tunjuk cerita ke nak buat tayangan ke apa, boleh guna projektor ni. Contoh macam Raja 7 juga, projektor data tu menayangkan imej daripada skrin komputer atau peranti mudah alih pada skrin yang lebih besar supaya khalayak ramai dapat melihat dengan mudah gambar tersebut. Kemudian papan putih interaktif. Sini kita tak guna papan putih lah, sini kita guna dinding. Okey, papan putih interaktif ialah peranti sensitif sentuhan menyerupai papan pemadam kering yang memaparkan imej pada skrin komputer yang disambungkan. Contoh selalunya macam dekat bilik mesyuarat ke, adalah papan putih interaktif ni. Dia sensitif sentuhan lah. Contoh macam bila kita pegang, kita tak sapu pun, tapi keluar bayang kan, keluar gambar yang kita connect dekat projektor tadi. Okey, contoh macam Raja 7 ni, guru dan pelajar boleh menulis terus pada papan putih interaktif atau mereka boleh menulis pada papan tulis yang berkomunikasi secara wireless dengan papan putih. Okey. Lepas tu kemudian peranti output lain juga terdiri daripada kayu bedik, roda, pad permainan dan pengawal permainan pengesan gerakan boleh dianggap sebagai peranti output apabila ia menyertakan maklum balas daya. Teknologi yang menghantar rintangan kepada peranti sebagai tindak balas kepada tindakan pengguna. Bagi contoh macam kat Raja 7 ni ada steering, lepas tu ada kontrol mainan tu, itu macam kontrol kereta mainan tu, lepas tu dengan remote TV. Bagi peranti permainan sering menggunakan maklum balas paksa, memberikan pengguna pengalaman yang lebih realistik. Dan termasuk kepada input dan output teknologi bantuan. Okey, dalam Raja 7, kamera atau penerima yang dipasang pada monitor menjejaki kedudukan penunjuk yang dipasang di kepala, iaitu bahan pemantul pada tepi topi. Apabila pengguna menggerakkan kepalanya, penunjuk pada skrin juga turut bergerak. Contoh pada Raja 7 tu, nampak tak dekat atas komputer tu kan, dia letak kamera. Okay, kamera tu lah dia pasang untuk monitor yang kita pakai tu kan, untuk nak jejaki kedudukan penunjuk yang dipasang di kepala.
Nampak dekat atas topi perempuan tu kan? Macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Okey, akhir sekali pencetak braille. Okey, pencetak braille ni pencetak braille ni kerja jumpa kan? Tak ada jarang. Ada je tapi semua kita je yang tak tahu sangat. Okey, braille ni, pencetak braille ni adalah peranti yang boleh menghasilkan bahan bercetak menggunakan sistem penulisan braille untuk pengguna buta atau cacat penglihatan, orang kurang upaya. Okey, selalunya orang guna untuk orang kurang upaya lah pencetak braille ni. Mereka menekan titik ke sekeping kertas untuk membolehkan seseorang menggunakan sistem braille yang dibaca dengan menggunakan jari mereka. Mereka adalah satu bentuk teknologi bantuan. Okey, so pencetak braille ni adalah satu bentuk teknologi bantuan untuk orang yang kurang upaya. Contohnya selalunya untuk pengguna yang buta ataupun cacat penglihatan. Okey. Akhir sekali, ringkaskan. Apa yang kami dapat daripada pembentang sebentar tadi adalah banyak teknologi menggunakan input dan output. Contohnya macam printer, keyboard dan sebagainya. Dan pilihan teknologi bantuan untuk input dan output ni juga contohnya macam pencetak braille. Dia adalah untuk orang yang kurang upaya untuk melihat. Itu saja daripada kami.